Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi anak-anak Palung. Jadi alhamdulillah. Jadi pada tahun 2021 ni tahun baru dan anda semua telah ada sedikit perubahan. Dulu tahun 4, sekarang dah tahun 5. Jadi apa khabar semua? Okey, mudah-mudahan semuanya baik dan sihat sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk yang pertama untuk mata pelajaran sejarah. Sama ada kelas 5 takwa ataupun 5 iman, kita akan belajar bersama-sama. Dulu kita mengajar kelas lain, tapi untuk pendidikan ni kita belajar bersama-sama di rumah. Okey. Anak-anak Palung ada di rumah, Palung ada di sekolah, kita belajar bersama-sama. Ingat tak pada tahun 4 yang lepas? Apa mata pelajaran yang kita belajar pada tahun lepas? Banyak kan? Dan termasuk juga mata pelajaran sejarah. Tahun lepas, sejarah, ingat tak? Kita belajar apa sejarah? Ingat tak tentang Kesultanan Melayu Melaka? Ingat tak? Cuba ingat balik. Ingat tak? Ada pun. Ingat itu apa dia? Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu kita belajar tentang raja-raja. Lepas tu kita belajar apa? Tentang pembesar Melaka. Lepas tu siapa lagi? Orang Tung Perak. Lagi siapa lagi? Laksmana Hangtua. Itulah semuanya, itu adalah pelajaran pada tahun 4. Pada tahun 4 yang ujung tu, tahun 4 kita dah belajar tentang berkaitan tentang kerajaan Melayu Melaka bersama dengan Hangtua, Tung Perak dan raja-raja yang lain. Jadi pada tahun ini kita akan belajar lagi, kita kesinambungan pada tajuk yang lepas itu. Tajuk 1, anak-anak boleh lihat dalam buku teks dan juga buku kerja yang dibekalkan pada anak-anak yang boleh rujuk. Kalau Pak Nur tak ada buku teks, kalau ada buku kerja, tapi tak apalah, nota dalam buku teks pun sama juga, boleh rujuk nanti. Baca dan faham. Jadi hari ini Pak Nur bagi sedikit penerangan ini. Moga-moga anak-anak Pak Long dapatlah faham, dapat buat kerja dengan baik. Jadi kita masih ingat tak lagi? Kita ada 3 segi macam ni. Ingat tak? Ada 3 segi macam ni. Kita ada yang atas dan tengah, ada 2 pada yang bawah. Ingat tak? Ini bukan piramid makanan. Ini ingat tak? Yang atas sekali ialah apa dia? Raja. Bagus. Raja ataupun sultan. Yang kedua kita ada pembesar. Yang ketiga kita ada rakyat. Yang keempat kita ada hamba. Pada zaman dulu macam inilah ya. Pada zaman dulu macam inilah. Jadi yang atas sekali lah raja ataupun sultan yang mewakili sebuah kerajaan, sebuah negeri dan sebagainya. Raja dan sultan ni dia tidak boleh bersendirian, dia mesti ada pembesar. Apa tugas pembesar? Ialah memberi takstia kepada raja ataupun sultan. Ini tugas pembesar. Bila ada raja, ada pembesar, dan tentulah ada rakyat. Rakyat adalah memberi takstia kepada pembesar dan juga kepada sultan. Dan akhir sekali lah hamba. Ketika itu ada hamba, orang suruhan. Orang suruhan ni sama ada dia di bawah pembesar ataupun di bawah rakyat yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Inilah satu carta pembelajaran kita pada tahun 2020. Ingat tak pada tahun 2020? Inilah kedudukan pelajaran kita pada tahun 2020. Okey. Jadi dalam tajuk ini kita belajar yang pertama ialah pemerintahan yang tinggi ialah sultan. Sultan merupakan satu pemerintah yang paling tinggi dalam sesuatu negeri ataupun kerajaan. Yang kedua, kedudukan sultan daripada hierarki yang teratas sekali. Tidak ada daripada atas dalam satu pemerintah melainkan pada raja ataupun sultan. Yang ketiga, sultan ni tugasnya adalah untuk mentadbirkan negeri-negeri di bawah pemerintahan dia. Kita tengok negeri di bawah pemerintahan dia. Contoh, kita ambil yang terbaru ialah kita ambil Semenanjung Tanah Melayu. Di Kuala Jantan lah, Padang pun tak ada lukis sangat, tapi boleh lah. Ini gambar-gambarnya. Okey. Ini kita tengok. Kita ada satu lagi, kita ada Sabah,
macam tu lah. Ini Indonesia. Tak mau lah ini, tak mau, kita mau yang ni je. Ini Sabah. Kita ada Sarawak. Sabah, Sarawak. Kita ada sini menggunakan negeri. Kita ada apa? Kita ada Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Kita ada semua negeri-negeri kita ada dekat sini. Okey. Baik. Jadi semua negeri-negeri ini ada raja dan ada sultan. Semuanya pada asalnya semuanya ada. Tetapi ada negeri-negeri yang tidak ada raja dan tidak ada sultan. Nanti Pak Lang akan bagi tahu. Okey. Negeri-negeri yang ada raja dan sultan ialah Perlis. Ada raja tak? Ada, bagus. Perlis ada. Perlis ada raja. Kedah ada raja tak? Kedah ada. Bagus. Kedah ada raja. Perak, negeri kita ada raja tak? Ingat. Setiap kali baca khutbah Jumaat kita dengar kan ada tak? Ada, bagus. Perak ada raja. Okey, Selangor ada raja tak Selangor? Ada tak? Ada. Selangor ada raja. Okey, Negeri Sembilan ada raja tak? Negeri Sembilan ada, bagus. Negeri Sembilan ada raja. Okey, Melaka ada raja tak? Dulu kita belajar kan Melaka ada raja. Ada raja tak Melaka sekarang? Sekarang ada raja tak? Ada? Tak ada. Sebenarnya Melaka sudah tak ada raja. Raja Melaka telah lari ketika Melaka diserang oleh Portugis, diserang oleh Belanda, diserang macam-macam lagi lah. Diserang, maka raja-raja Melaka ni telah lari. Mereka lari ke mana? Lari ke Pasai, lari ke Aceh, dan ada setengahnya lari ke Perak. Jadi contohnya ialah di Perak, ada di Johor, ada lari di Pahang dan sebagainya. Jadi Raja Melaka sudah tak ada. Melaka tak ada raja dah. Satu, Melaka tak ada raja. Okey, Johor ada raja tak Johor? Johor ada raja tak? Itu bola sepak kan? JDT. Ada. Johor ada raja. Johor ada raja. Pahang ada raja tak Pahang? Pahang ada raja. Itu yang di Tuan Agong kita sekarang. Okey, Pahang. Terengganu ada raja tak Terengganu? Terengganu ada, bagus. Terengganu ada raja. Lepas tu Kelantan ada raja tak? Kelantan ada raja. Kelantan ada raja. Mana lagi kita tak sebut ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Dua lagi. Wilayah Persekutuan ada raja tak? Wilayah Persekutuan tak ada raja. Jadi Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, tiga ni tak ada raja. Okey, Sarawak. Sarawak ada raja tak? Pernah tak kita dengar raja Sarawak? Tak pernah dengar kan? Sarawak tak ada raja. Sarawak pun tak ada. Sabah? Ada kita dengar raja Sabah? Ada dengar? Tak ada, bagus, tak ada. Sabah pun tak ada raja. Tak ada raja. Jadi yang tak ada raja ialah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang tak ada raja. Okay, yang tak ada raja. Okey. Yang tak ada raja, siapa yang tak ambil negeri dia? Satu lagi paling tak sebut. Cuba fikir. Satu lagi. Negeri mana yang paling tak sebut satu lagi? Bagus. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang satu paling tak sebut. Pulau Pinang ada raja tak ada? Tak ada raja. Pergi sini. Tak ada raja. Jadi tambah lagi satu jadi 4. Dekat Sembilan Melayu 4 yang tak ada raja. Okey. Jadi raja-raja ni ada gelaran-gelaran dia. Contohnya di Perlis kita panggil Sultan. Semua negeri ada nama Sultan. Tapi Negeri Sembilan saja kita tak nama dia Sultan. Nama dia ialah Yang di-Pertuan Besar. Okey. Yang di-Pertuan Besar. Begitu juga dengan Melaka, di-Pertuan Negeri Melaka, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Sarawak kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Yang Sabah kita ada ketua menteri. Di Sarawak kita ada ketua menteri. Habis negeri ni siapa? Satu lagi dekat sini Labuan. Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Siapa jaga ni? Siapa jaga mereka ni? Siapa jaga? Mereka dijaga oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong lah yang menjaga negeri-negeri ini. Okay, boleh faham ya?
Itu adalah berkaitan tentang institusi raja, payung negara. Okay. Jadi anak-anak Palung bolehlah rujuk berkaitan tentang institusi raja. Okey, kalaulah suatu ketika dahulu sebelum merdeka, raja ini mempunyai kuasa penuh. Raja ini mempunyai kuasa penuh dalam semua hal urusan, pentadbiran negeri mereka. Tetapi selepas kemerdekaan, urusan-urusan negeri ini telah dikongsi bersama dengan pentadbir negeri dan juga pentadbir negara. Iaitu kita ada sistem pentadbiran negara kita di bawah menteri dan sebagainya. Kita ada Perdana Menteri. Begitu juga dengan negeri, kita ada menteri besar dan juga ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Jadi pentadbiran negara sudah berubah sebelum dan juga selepas kemerdekaan. Okey, jadi untuk anak-anak boleh rujuk dalam buku teks, boleh baca. Begitu juga dalam buku ini boleh baca, fahamkan dan jawab soalan-soalan yang berkaitan nanti. Jadi soalan-soalan tu nanti Pak Long dengan cikgu yang lain akan bagi soalan-soalan untuk anak-anak jawab. Jadi untuk itu, kalau ada anak-anak ada masa lagi, jawablah soalan-soalan yang ada dalam buku ni dan bagi tahu kepada Pak Long setakat mana yang anak-anak telah jawab. Itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Jadi Pak Long ucapkan semua anak-anak Pak Long boleh faham apa yang Pak Long bagi tahu. InsyaAllah kalau ada masalah boleh bagi tahu Pak Long. Sekian sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.